أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okay, alhamdulillah. Sebab dia apa? Merata ni kan. Dia tak rapat-rapat dia jadi tak apalah, kita fahamlah. Kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan pertemuan kita pada hari ini dalam majlis ilmu Taman Syurga, ladang pahala untuk kita. Moga-moga pada 12 ke 13 ini 13 Ramadan ini kita memasuki fasa yang kedua. Dan jangan kita menjadi manusia yang sia-sia yang keluar daripada Ramadan dalam keadaan tak terhapus dosa. Jadi kita rebutlah peluang lagi lebih kurang 20 tak sampailah 16 hari lagi, separuh lah untuk kita merebut fasa-fasa pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita mulakan tadabbur kita terhadap Al-Quran pada pagi ini, sama-sama kita bacakan Sayyidul Istighfar. Kok ada yang tak sempat nak baca lagi, alangkah ruginya kita berakhirnya pada hari pagi ini tanpa kita baca Sayyidul Istighfar. Kerana Nabi menyatakan bahawa sesiapa yang membaca istighfar pada pagi hari dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal pada hari tersebut, nescaya untuknya syurga. Dan sesiapa yang membacanya pada malam hari dan ditakdirkan oleh Allah malam tersebut dia meninggal dunia, maka untuknya juga syurga. So jangan kita lupa Sayyidul Istighfar pagi dan petang. Okey. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Okey, terima kasih semua. Moga-moga kita termasuk dalam golongan yang sentiasa dalam keredaan Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Okey. Syahrul Ramadan, satu-satunya bulan yang Allah sebut dalam Al-Quran. Allah tak sebut bulan Rajab, Sya'ban, Zulkaidah, Zulhijjah. 12 bulan dalam Al-Quran Allah hanya sebut, Allah hanya promosikan bulan Ramadan. Pada ayat yang saya bacakan tadi, Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah kata bulan Ramadan. Bulan Ramadan Allah tak sebut pun bulan puasa. Maksudnya Allah sebut bulan Ramadan, Allah sebut berserta dengan keistimewaan bulan Ramadan, iaitu diturunkan padanya Al-Quran. Itulah istimewa Ramadan, sebab dalam Ramadan ada penurunan Al-Quran. Minggu ni kan 17 Ramadan, 28 Mac kita cuti nanti. Kan? Bagi yang bekerja cutilah hari tu, public holiday. Allah kata aku turunkan Al-Quran
unzila fihi al-Quran hudan linnas. Peranan Al-Quran yang pertama sebagai petunjuk kepada manusia. Waste. Kita nak pergi mana-mana sekarang ni, kalau tak ada waste, kalau saya tak tahu lagi mana. Dulu-dulu tak ada waste boleh hidup juga tak? Kan berhenti tanya orang, kan jumpa orang tanya. Sekarang ni nak pergi mana, set waste dulu kat telefon sampai. Tapi kadang-kadang kita tak nak ikut waste. Jauh lah sini kan. Kita pun ikut sedap kita. Susah. Macam saya 2 hari lepas kan, balik kerja saya kata nak pergi buka puasa dekat masjid Sayyidina Hamzah lah, tempat suami bertugas kan. Saya tengok waste sampai 7:52 minit. Okeylah saya kata kan, ni orang-orang yang degil ni tak nak ikut waste ni. Tapi saya tekan waste 7:52 minit sampai di persimpangan istana tu kan, istana lama tu. Saya kata, saya tengok waste pergi straight. Saya kata macam jam the street tu kan. Saya ikut ke kiri jalan istana lama. Jumpa dah situ. Sampai 1 kilometer, situ jam sejam setengah. Sampai ke istana baru tu, istana sekarang ni. Inilah orang yang tak nak ikut waste ni. Saya tengok-tengok sampai masjid 7.30. Sah-sah lah buka puasa atas kereta. Maksudnya perjalanan saya mengambil masa lebih kurang 2 jam daripada sini ke sana. Dah lah hari tu nak buat surprise kat suami. Ustaz tanya awal-awal nak buka puasa kat mana? Kat sini ke kat sana? Saya kata tak kot. Saya kata penat nak pergi drive kan. Tiba-tiba balik tempat kerja, automatik steering pergi ke sana. Saya tak cakap tak apalah, surprise kan. Sebab sepanjang Ramadan sekali tu baru saya perginya. Saya buka puasa kat Taqwa. Lepas tu sampai-sampai dia tak ada kan, makanan pun dah azan dah, orang dah habis dalam makanan, dia pula tak ada. Lepas tu surprise punya pasal, nak masuk rumah pula tak dapat. Yelah dah dia tak ada, rupanya bila saya tak ada, dia pergi solat tarawih tempat lain. Surau berdekatan lah. Saya kata ni lah nak surprise sangat kan, surprise tak menjadi. Lepas tu saya tengok EJK masjid, Ustazah dia pun dah ada hidangan makanan, makanlah tumpang dia. Nak ceritanya apa? Tadi waste kata 7:02 minit. Sebab tak nak ikut waste jadi 7.30. Kan, jadi begitulah juga Al-Quran. Nak ceritanya kalau tak ikut dia memang susah. Sayangnya Allah pada manusia, dia ciptakan manusia, dia buat buku pengurusan. Macam kita beli mesin basuh, ada buku pengurusan kan, ada manual pengurusan tu. Macam mana nak tekan, nak mula, nak stop ke apa, nak spin ke apa mesin tu. Kita pun macam tu. Jadi alangkah indahnya Al-Quran ini. Allah ciptakan kita ikut. Allah bekalkan Al-Quran. Kan, untuk Nabi Isa umat dia Allah bekalkan Injil. Nabi Daud Allah bekalkan Zabur. Nabi Musa Allah bekalkan Taurat. Nabi Muhammad dan umat dia sampai akhir zaman, mukjizat agungnya adalah Al-Quran yang kita duk tadarus setiap hari itu. Tinggal lagi nak tadabbur saja. Kan? 2 hari lepas saya pergi ke kuliah dekat Menara 1 di BKL, dekat Jalan Raja Laut tu kan. Situ memang ramai lah selalunya. Saya pergi, saya tak mulakan lagi lah tadabbur. Saya cerita Al-Quran. Lepas tu saya kata indahnya Quran tu kalau kita setiap ayat kita tahu jalan cerita dan kita tahu ibrah. Saya pun buatlah, saya kata kita buat bukan ulang kaji, penilaian sekejap, penilaian tentang Al-Quran. Dah 15 Ramadan, dah hampir separuh Ramadan ni kan. Saya cerita satu ayat, saya tanya cerita tentang apa. Ada orang boleh jawab berserta dengan ibrah. Cerita ni kita ibrah. Saya bagi satu ayat lain, ayat 165 ke 160 surah Al-Baqarah. Oh, ini berkait tentang burung Ustazah, tentang Nabi Ibrahim mencincang burung. Kan, sebab Nabi Ibrahim nak, dia cerita detail kat saya. Dia cerita detail sebab Nabi Ibrahim sebelum kematian dia minta dengan Allah supaya ditenangkan. Cerita bagaimana Allah kau boleh matikan manusia dan kau
bangkitkan balik dan keadaan sempurna. Macam mana tu? Allah tanya dia, kau tak yakin lagi ke dengan aku wahai Nabi Ibrahim? Dia dah mati dah ni. Fasa dia daripada kanak-kanak, remaja, dah dewasa, habis dah. Dia kata, bukan aku tak yakin denganmu ya Allah, tetapi aku ingin menenangkan diriku. Kita kadang-kadang ada benda kita nak ke penjelasan, tenang. Allah tunjukkan. Allah kata, cincang 4 ekor burung, gaul letakkan di puncak 4 gunung berlainan, dan kau panggil dia akan datang. Nak ceritanya manusia mati dan dibangkitkan di tangan aku tu biasa. Tak ada benda yang pelik. Pasal saya tanya lagi ayat lain, dia jawab. Saya kata, macam mana boleh jawab? Kan mesti dia ni jenis yang bertadabbur. Dia kata, saya ni pelajar tadabbur ustazah. Daripada asing yang 1 sampai 12. Patut pun. Rupanya di BKL tu ramai yang ikut tadabbur saya kan, daripada 1 sampai 12 kan tu. Nak ceritanya, bila kita belajar secara maya, kita tak kenal. Kan? Jadi bila bersemuka tu rasa seronoknya dapat jumpa balik. Saya kata teruskan tadabbur, kita akan rasa tenang baca Quran, dan kita akan rasa hidup kita dibimbing oleh Allah. Bila kita rasa dalam keadaan down, derita, ada kisah-kisah yang menaikkan balik semangat kita dan motivasi untuk kita. Salah satunya surah Yusuf. Tak habis lagi kita surah Yusuf. Tapi tak ramai yang bawa lah, kesianlah pula. Kita ayat berapa siapa ingat? 18, ayat 18. Muka surat 18 ke ayat 18? 19 ayat. Muka surat 19. Okey, tanda. Biar sekurang-kurangnya kalau kita tak boleh 30 juzuk Al-Quran kita tak boleh faham, kita mulakan dengan surah Yusuf dulu, biar faham surah Yusuf dulu sebati. Dan kita cuba menjadikan surah Yusuf ini sebagai satu surah motivasi yang menenangkan hidup kita. Sebab dalam surah Yusuf ini ada unsur pendidikan seorang ayah, seorang ibu, teknik pendidikan, ada kecantikan akhlak Nabi Yusuf. Kita fokus kepada akhlak Nabi Yusuf lah yang cantik. Jangan fokus kepada kecantikan, kehandsomean Nabi Yusuf tu yang kita baca masa kita mengandung tu. Kan banyak tempat saya tanya, bila kali terakhir baca kisah Nabi surah Yusuf? Dia orang kata masa mengandung. Maksudnya lepas mengandung tu tak baca-baca dah. Yang kita duk baca Al-Waqi'ah, Al-Kahfi, Al-Mulk, yang boleh bantu kita lah ustazah dalam kubur. Ya, yang tu wajibkanlah dalam diri kita. Tapi yang kita hidup lagi ni, nak hadap banyak lagi masalah ni, solutionnya adalah surah Yusuf. Surah yang menenangkan kita. Hatta sampai Rasulullah pun, bila Allah bacakan kisah Yusuf yang detail, kita tengok detail cerita dia, Nabi Muhammad kata, aku tidak mampu jadi sesabar Yusuf. Nak tengok ni, macam mana Yusuf sabar ni. Pada ayat 21, buka surat 19. Okey, kita dah tengok dia punya piramid dah ni kat atas ni. Piramid ni maksudnya Nabi Yusuf ni masa ni dah berada dekat Mesir. Siapa yang ada buku tu lah. Okey, dia dah masuk kat mana ni? Wa qala allazi, bismillahirrahmanirrahim, ayat 21 surah Yusuf. Wa qala allazi ishtarahu bin Misr limra'atihi akrimi maswahu asa an yanfa'ana أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Dan setelah Yusuf dijual di negeri Mesir, kita sambung yang itu, dijual di negeri Mesir, berkatalah orang yang beli Yusuf kepada isteri dia. Siapa yang beli Yusuf? Pembesar yang berjawatan Menteri Keuangan.
Jadi kita kena tahu kenapa pula Ustazah Menteri Keuangan. Sebab kita akan lalui fasa Raja Mesir bermimpi 7 tahun kemarau, 7 tahun subur. Di sinilah peranan Nabi Yusuf mengambil peranan dia bila dia dibeli oleh Menteri Keuangan lah kita panggil. Dia belajar banyak benda yang berkait dengan ekonomi keuangan. Masa dia menyelamatkan Mesir daripada kebuluran. Sebab itulah dia dibeli oleh siapa tu penting. Dan 2 kali saya pergi Mesir hari tu, kita boleh ziarah tempat kincir air Nabi Yusuf. Dia dibuat dari kincir air tu banyak. 1000 lah dia punya jangkaan nak buat tu, sebab nak hadapi 7 tahun kemarau. Tapi dalam keadaan dalam kemarau tu pusingan air tu masih mengalir, nak pastikan. Jadi dia minta 1000 hari ke 1000 biji kincir air tu dibuat. Sebab tu dinamakan tempat tu Al-Fayyum. Al-Fayyum tu nak maksudnya 1000 hari. Tapi tak sempat sampai 1000 hari, cepatlah dia orang bekerja kan. Kincir air tu dibuat daripada kayu dan masih ada sampai hari ini. Boleh bayang tak? Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad ni tak payah cerita lah, lebih dah 5000 tahun. Nabi Muhammad dengan kita 1400 lebih tahun. Masih ada, masih berfungsi. Dibuat daripada kayu dan airnya masih mengalir. Dia alirkan air. Kalau air dengan kayu ni agak-agak lama-lama buruk tak? Buruk. Tapi tak tahu dia punya Allah nak kekalkan tempat-tempat tertentu untuk manusia mengambil iktibar. Kita pergi dia mengalir, bunyi. Ada yang kata bunyi itu adalah zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Boleh pergi sendiri, siapa nak pergi boleh pergi. Saya akan pergi bulan 12 ni. Kita akan ziarah tempat Nabi Musa, Nabi Yusuf lah, tak Arabu, atas kerusungan Nil. Seronoklah bila bercakap tentang Al-Quran atas sungai Nil, yang mana tempat kejadian di mana Rasulullah Nabi Musa kan, Nabi Musa dihanyutkan di sungai Nil. Dia rasa feeling dia lain lah kita bertadabbur di tempat kejadian tu. Okey. Jadi apa yang saya nak cerita, dia dibeli oleh seorang pembesar berjawatan Menteri Keuangan. Jadi dia berkatalah pada isteri dia, Menteri Keuangan tu lah, dia kata, berilah dia layanan yang sebaik-baiknya. Okey, dia cakap kat isteri, ni anak kecil yang aku beli ni, layan dia. Semoga dia berguna kepada kita, dan ataupun kita jadikan dia anak. Memang bergunalah. Satu hari nanti dia jadi Menteri Keuangan pula, sebab dia belajar daripada ayah angkat dia kan, macam mana nak urus keuangan. Dan untuk dihormati dan disayangi, dan untuk kami mengajarnya, kami di sini Allah kami di sini Allah, kita tak belajarlah bahasa Arab kat sini, nanti lama pula kita ambil ibrah. Kami ajarnya di situ, kami Allah ajar kepada Yusuf sebahagian daripada ilmu takbir mimpi. Itu kepakaran dia, takbir mimpi satu, dan Allah bagi segala perkara yang ditetapkan, tapi perkara saya tidak mengetahui. Dan Allah bagi kebijaksanaan mengurus keuangannya. Okey, dia dibeli oleh pembesar Mesir. Okey, tengok pada ayat 22, muka surat 20. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan ketika Yusuf sampai ke peringkat umur sempurna kekuatan, dah dewasa dah ni. Tadi masa dijual, dihumban dalam perigi, dibeli, dijual, dibeli tu, umur dia dalam sekitar, ulama tafsir kata 7 hingga 11 tahun. Bayangkan kan, masa tu umur. Sekarang dah belasan tahun, mungkin 20 tahun. Allah beri kepadanya kebijaksanaan, hukman wa ilma, serta ilmu pengetahuan. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Daripada kegelapan perigi masuk dalam fasa cerah, iaitu fasa berada di rumah pembesar. Okey, Allah kurniakan hikmah terbaik untuk Nabi Yusuf. Okey, pada ayat 23, warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak
qala ma'azallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihuz zalimun. Bermula perangkap perzinaan. Dah elok-elok daripada pergi masuk ke fasa cerah. Ni detik-detik untuk masuk ke zaman gelap balik. Di mana perempuan, iaitu mak angkat dia lah, yang Yusuf tinggal di rumahnya tu, bersungguh-sungguh memujuk Yusuf berkehendakkan dirinya. Dia nampak dah cantik, handsome kan. Boleh nampak tak dia punya jarak usia. Masa dibeli tu, mak dia dah dewasa, tua dah kan. Dibeli, Yusuf dijual pada usia kanak-kanak lah kata. Mestilah jarak tu, jarak masa tu kan. Jarak usia. Tapi perempuan tu bila dia dah dewasa, dia nampak dah kehandsomean. Jadi dia rasa berkehendak nak pujuk Yusuf. Nak cerita pada ayat 23 ini, nafsu seorang wanita. Nafsu seorang wanita, Allah kata kalau kita ikut nafsu, inilah bahananya. Dan dia menutup pintu-pintu. Orang nak menggoda, dia tutuplah pintu. Tak ada dia buka kan. Ditutup pintu-pintu. Boleh kita nampak lah rumah dia besar lah kan. Kalau kita dalam bilik ada satu pintu je, ni pintu-pintu. Besar lah rumah tu. Dia kata marilah kemari. Qalat hai talak, mari ke aku bersedia untukmu. Nampak tak perkataan aku bersedia untukmu ni, kita baca tafsir nanti kalau saya rujuk, dia dengan memujuk, menggoda. Dengan kalau menggoda, tak adalah pakai jubah hitam gini kan, mestilah pakaian yang menjolok mata lah. Mari aku dah bersedia untukmu. Macam tu. Yusuf jawab, ma'azallah. Qala ma'azallah. Aku berlindung kepada Allah daripada perbuatan keji. Innahu rabbi ahsana maswa. Sesungguhnya Tuhanku telah memeliharaku dengan sebaik-baiknya. Memeliharaku dengan sebaik-baiknya. Allah dah didik aku, jaga aku, bagi ilmu semua. Cukuplah, aku tak akan terpengaruh. Innahu la yuflihuz zalimun. Sesungguhnya orang yang zalim tidak akan berjaya. Kita nak cari pemuda zaman sekarang yang dia punya karakternya macam Yusuf hari ni. Ada tak agak-agak? Kan, yang kuat iman. Kita jangan tengok yang biasa je. Maksudnya orang yang datang tu cantik depan dia, menggoda pakai menjolok mata. Nak cari lelaki yang tak tengok tu, ada tak zaman sekarang? Kan ada orang geleng kepala, tak ada Rasulullah sekarang ni. Kan? Wallahu a'lam. Itulah kata kalau Allah peliharanya kan, jaga pandangan. Sebab tu bila bercakap dengan lelaki perempuan, jaga pandangan, tengok bawah kan. Tapi kalau tak jaga, tengok mata kan, tengok mata. Lepas tu daripada mata turun ke hati pula. Zaman sekarang ni tak apa, tak dating pun minta nombor telefon jadi. Kan? Jadi nak cari pemuda lelaki yang karakternya macam Nabi Yusuf, bila digoda dengan pakaian yang menggoda, tutup pintu, tak ada siapa tahu dah ni. Tapi dia kata ma'azallah, aku berlindung daripada Allah. Nak cari lelaki yang kata ma'azallah sekarang ni susah kan. Ayat 24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrif anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Ini mukhlasin. Kita ni mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Mukhlasin pula orang yang dibersihkan daripada segala dosa. Dan sebenarnya perempuan tu telah berkeinginan sangat-sangat kepadanya. Bila kata berkeinginan sangat, dia bukan hari tu je. Dia dah lama dah kan. Padahal anak angkat dia duk didik daripada kecil. Lama-lama dia membesar depan mata, nampak sadung kan. Perkasa, handsome semua. Dia mula memujuk. Dan Yusuf pula, perkataan ni diselewengkan oleh orientalis. Bila hammat bihi wa hamma biha, yang perempuan tu nak sangat kat Yusuf. Dia orientalis kata wahamma biha, Yusuf pun nak juga kat dia. Sebenarnya
Orientalis dia nak buat jahat lah, dia nak kata bahawa Nabi-Nabi orang Islam pun sama je. Kan, bila digoda dia pun tergoda. Sebab perkataan wahamma biha, tergoda dengan perempuan tersebut. Tetapi Allah nak nyatakan di sini, dia tak sama dengan orientalis. Anggaplah perkataan bila perempuan tu berkeinginan sangat-sangat pada Yusuf dan Yusuf juga turut merasa perkara yang sama, bererti Allah nak cerita Yusuf juga lelaki, Yusuf juga seorang manusia biasa yang juga kadang-kadang ada keinginan. Sebab dia tak boleh nak kata, oh ma'azallah, aku tak boleh terima perempuan ni, kan? Tu nampak sangat dia punya tak ada ciri-ciri manusia biasa. Sebagai seorang lelaki, nalurinya tergoda juga. Allah nak cerita Yusuf walaupun dia Nabi, dia turut terasa tergoda. Dia manusia biasa, tapi dia lebih menjaga iman dia. Pandai jaga iman, dia boleh kontrol. Kan? Ada satu kisah dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada Allah ceritakan perkara yang sama, kan? Misalnya contoh cerita bagaimana kisah surah An-Nur ayat 20 turun. Rasulullah difitnah teruk, kan? Isterinya difitnah teruk. Ada skandal dengan Safwan bin Mu'attal dalam masa balik dalam peperangan Tabuk. Yang mana Aisyah telah tertinggal. Ingat cerita tu kan? Tertinggal, dan Safwan pun tengok Ummul Mukminin tertinggal, dibawa balik naik kuda, unta, kan? Sampai Madinah, orang dah heboh dah. Sudah jalan berdua dengan isteri Rasulullah, kan? Bila berjalan berdua, lelaki perempuan malam-malam, takkanlah, kan, orang yang suka buat fitnah, iaitu Abdullah bin Ubay, takkan tak jadi apa-apa. 300-400 kilometer kot, kan? Jadi orang yang beriman, dia kadang-kadang kan, ya juga, kan? Ummul Mukminin pun manusia biasa. Rasulullah kalau dia betul-betul Allah nak tunjukkan, kalau Allah nak tunjuk bahawa dia ni manusia juga, sepatutnya dia tak terima. Isteri aku kot, aku didik, aku tarbiyah, isteri Nabi. Tapi bila ada fitnah macam tu, Rasulullah terkesan tak? Terkesan. Sebulan Rasulullah tak menggauli isteri dia. Dan Aisyah nak uji suami dia, bang, saya nak balik rumah mak ayah saya, boleh tak? Kan? Macam dingin je Rasulullah. Sepatutnya bila kata macam tu, kalau suami betul sayang kita, janganlah balik, saya tak boleh, tak ada awak, kan? Best kan kalau suami cakap macam tu. Tapi bila kata, bang Mat, saya nak balik rumah mak ayah saya, boleh tak? Sebab nampak abang pun dingin, kan? Tak nak tegur saya semua, tak nak sentuh saya. Apa Rasulullah jawab? Baliklah. Sedih tak hati seorang isteri? Sedih. Tapi itulah rumah tangga, kemelut rumah tangga yang berlaku kepada kita. Kita tak apalah, kita umat akhir zaman. Tapi Nabi pun turut merasakan benda yang sama. Terkesan dengan fitnah-fitnah tersebut. Nak cerita Allah kadang-kadang nak cerita Nabi dari sudut yang tak boleh nak melampau sangat. Kita cerita bahawa Nabi ni seorang manusia biasa. Inilah yang berlaku ayat 24. Nabi Yusuf ni bila digoda, dia pun tergoda. Tapi tergoda tu nak cerita manusia biasa. Tapi dia kata dia menyedari kenyataan Tuhannya, perbuatan zina itu keji. Maksudnya aku dipelihara oleh Allah lah, kan? Kita yang tadabbur ayat Al-Quran, kalau kita tak faham, kita semata-mata baca tak faham Al-Quran, kalau datang ayat zina, kita tak baca je lah. Wala taqrabuz zina, kita kan, jangan dekati zina. Tapi kita tak baca, kita baca dan kita tak faham, kita tidak akan follow Al-Quran sebab kita tak faham. Misalnya ada orang kan, mesej kita sekarang ni, mesej je lah kan, tak ada dah orang kata Assalamualaikum, tak jawab berdosa, tak ada lah, kan? Dia bagi salam, kita berjawab,
tengah malam ni. Ditanya lagi, mula tak tugas lama-lama. Awak duduk berapa orang? Ada ni, suami dah tidur. Lama-lama dia boleh, kan? Dia boleh berlanjutkan lah sampai peringkat dia tak ada mustahil dah sekarang ni kan. Suami orang, isteri orang dah biasa dah sekarang. Tak rasa bersalah langsung. Kan? Yang lelaki satu hal, yang perempuan pun tak ada rasa nak jaga maruah diri dah. Dia rasa tak bersalah pun, susah bukan keluar daripada rumah pun. Kan duduk dalam telefon je. Itu takrabuz zina. Bukan jangan berzina, jangan dekati zina. Dekati ni jalan-jalan yang ke arah zina tu pun tak boleh dekatilah. Okey, itu ayat 24. Allah kata, kami bersihkan hamba kami daripada dosa. Allah terus, masa dia kata teringin dekat perempuan tu, Allah terus rasakan satu dosa dalam diri Nabi Yusuf. Okey, ayat 25. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha waladal bab. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw 'adzabun alim. Okey, tuduhan bermula kat sini Dan mereka berdua pun berkejaran. Wastabaqal bab, berkejaran ke pintu. Luas rumah ni, boleh kejar-kejar. Kalau bilik kita tak sempat kejar tak? Ni kejar ni, dah lah pintu tadi banyak pintu-pintu. Berkejaran pula. Jauh ni, berkejaran ni jauh. Perempuan tu koyak baju Yusuf dari belakang. Masa saya baca surah Yusuf ni, detail sungguh lah Allah cerita. Sampai koyak baju, berkejaran, koyak belakang. Belakang tu pun dia cerita. Kan? Nak cerita apa? Kan mula-mula saya tadabbur, saya cerita dah kan hari pertama. Bagaimana surah Yusuf ini Allah cerita detail kepada siapa? Nabi Muhammad. Kan? Semua Quran tu daripada Nabi Muhammad kan? Dan kenapa surah Yusuf turun kepada Muhammad? Situasi Rasulullah masa tu macam mana? Buat ulang kaji sikit. Surah Yusuf ni Allah cerita detail kepada Muhammad. Kenapa Allah cerita detail? Sebab Nabi Yusuf ni dalam keadaan yang macam mana? Ingat balik tak? Nabi Yusuf masa turun ayat ni, Nabi Yusuf kehilangan isterinya Sayyidatina Khadijah. Nabi Muhammad, kehilangan Khadijah. Dan kehilangan bapa saudara yang mendokong kuat perjuangan dia walaupun bukan Islam, iaitu Abu Talib. Kehilangan dua ni memberi kesan yang besar kepada jiwa Rasulullah. Selama ni apa-apa sikit mengadu kat isteri, kan? Tak cukup keuangan nak berdakwah isteri. Lepas tu kalau kena herdik dekat kafe Quraisy, mengadu dekat Abu Talib. Sebab Abu Talib ni orang Quraisy takut. Tapi sebaik-baik sahaja dua orang ni meninggal, down terus Rasulullah. Down. Maka turunlah ayat ni. Sebelum dia pergi ke bukan masa dia dah mati, dia dah Abu Talib dah mati, Abu Jahal and the gang tu dah berani, dah jentik dia bunuh. Dia mencari tapak baru untuk dakwah, iaitu ke Taif. Kan? Sebulan lepas saya pergi ke Taif. Ada jemaah kita ni Kak Ijah ni pergi ke Taif sekali kaya. Ni Kak Ijah ni pergi umrah sekali saya ni. Jadi pergi ke Taif, ada tragedi sedih lah kat situ Taif. Siapa yang baca sirah dia tahu. Balik Taif tu lah Allah hiburkan dia dengan surah ni. Dan Allah cerita detail. Sebab dia tengah sedih. Seolah-olah Rasulullah kata, macam mana aku nak teruskan dakwah Rasulullah? Macam mana aku nak teruskan dakwah wahai Allah, dalam keadaan aku tak ada siapa-siapa yang boleh memberi semangat kepada aku. Maka Allah turunkan cerita ni, wahai Muhammad, perlu lagi ke semangat daripada manusia sedangkan aku ada? Allah kata, aku persembahkan. Mari aku nak cerita melalui perantaraan Jibril kan. Mari aku cerita pada Muhammad kisah Nabi Yusuf yang ada adik-beradiknya 12. Tapi ramai buat apa kalau tidak membantu. Allah nak persembahkan dalam surah Yusuf ini, tak
tak perlu ramai adik-beradik untuk dakwah. Cukup aku yang akan merancang dan menyelamatkan kamu. Kita tengok kan adik-beradik dia kan ramai, tapi tak boleh nak bantu dia. Malah humbang dia dalam perigi. Jadi lepas Nabi Rasulullah habis baca cerita ni, dibaca oleh Allah, barulah rasa terhibur, barulah rasa bersemangat, termotivasi untuk meneruskan dakwah walau tak ada siapa-siapa dah dalam hidup. Kan Rasulullah ni Allah uji awal lagi dalam kandungan ibu, ayah meninggal. Kan masa usia kecil ibu meninggal. Okeylah, ada atuk meninggal. Kan? Lepas tu ada isteri meninggal. Ada pak saudara meninggal. Kan? Setiap yang berlaku itu, takdir dalam hidup itu, Allah sedang merencanakan sesuatu yang indah dalam hidup. Walaupun kita rasa sedihnya, orang lain tak baca aku. Sebab itulah takdir yang terindah kita petik daripada kisah Yusuf. Kalau tak kerana adik-beradik dia benci, tak masuk dia dalam perigi. Kalau tak masuk dalam perigi, tak sampai dia ke bumi Mesir. Kan? Kalau tak sampai bumi Mesir, apa? Tak dibelilah oleh pembesar. Yelah, nak duduk kat mana, bukan ada saudara mara kat Mesir. Kalau tak kerana isteri pembesar ni tergoda dengan dia, tak masuk dia dalam penjara. Tengok tak takdir tu kan? Kadang-kadang indah, kadang-kadang perik untuk kita hadapi, kadang-kadang indah pula. Kalau tak kerana masuk penjara, tak jumpa dengan dua orang banduan. Kalau tak jumpa dengan banduan tu, raja tak tahu dia boleh tafsir mimpi. Dengan sebab dia boleh tafsir mimpi itu, dia dapat jadi penguasa Mesir. Bila dapat jadi penguasa Mesir, itulah Allah takdirkan raja pula bermimpi Mesir kemarau 7 tahun, memberi kesan kepada negara-negara sekitar pun tak ada makanan. Kalau tak kerana kemarau tersebut, orang Palestin yang sekitar Mesir tu tak akan pergi menagih makanan di Mesir. Sebab masa tu Nabi Yusuf dah jadi penguasa Mesir, dia pandai takbir Mesir, negara sekitar dapat manfaat daripada dia pandai menjaga Mesir. 7 tahun kemarau tu ada simpanan dia. Masa 7 tahun subur tu tingkatkan produktiviti. Dia boleh simpan untuk 7 tahun kemarau. Dan dia kata 7 tahun kemarau ni bukan setakat mampu untuk menampung kehidupan kita rakyat Mesir, tapi negara-negara sekitar juga boleh datang ambil. Nampak tak bijaksananya Yusuf mentadbir? Termasuklah Palestin. Itu menjadi asbab bagaimana orang Palestin, iaitu adik-beradiknya, datang beramai-ramai pergi jumpa penguasa Mesir nak minta gandum. Di situlah jadi indahnya takdir, dapat jumpa balik, reunion balik di bumi Mesir. Kan? Asbab tu, itu yang kita nak cuba jejaki daripada ayat ke ayat. Saya tak nak cerita je tanpa ayat, nanti kan lepas ni baca tadarus kan tak faham pula. Jadi lepas ni tahu dah. Okey, cerita ni bab mana dah tahu dah lepas ni. Kan? Nanti di akhir sesi habis tadabbur ni kita buat kuis. Boleh Kak Amar? Kita buat kuis Kak Amar. Buat kuis bagi faham betul surah Yusuf. Kan? Bagi satu ayat cerita ni dekat ni Ustazah, ni kat ni. Jadi biro muslimat kena sediakan hadiah lah. Kita buat kuis nak faham betul Nabi Yusuf, kisah Nabi Yusuf. Ayat ni cerita apa? Ayat ni babak mana? Biro muslimat akhir khatam beramai-ramai ni sediakan hadiah. Hadiah tu beras, sardin, minyak, kan? Apa-apalah, kan? Ambil dalam grup bisnes muslimat boleh, ayam bismi. Kan? Minta sponsor. Barang-barang dapur lah ceritanya. Nak cerita kita nak faham surah Yusuf ni banyak kaedah dia. Okey, jadi dia pujuk kat mana tadi? Ayat 25. Okey. Dikoyak daripada belakang baju Yusuf. Sebab tu cerita detail. Saya bayangkan Allah cerita pada Nabi Muhammad detail kan, macam tengah Nabi Muhammad dengar. Sebab detail sangat dia. Last sekali habis surah Yusuf ke?
lega dia rasa. Oh, tak apalah orang semua mati, aku ada Allah. Jadi macam tu. Sebab tu bila kita baca surah Yusuf, tak apalah. Jadi menyebabkan kita pun termotivasi. Masa dia koyak tu, terserempak keduanya dengan suami perempuan tu kantoi kan. Di muka pintu. Dia tutup dah pintu-pintu lain. Tiba-tiba perempuan tu berkata pada suami tak kata apa pun. Orang yang bersalah yang macam tu lah. Dia nak menegakkan benar yang basah. Isi kata apa? Tak ada balasan bagi orang yang mahu buat jahat terhadap saya, isteri abang ni, kecuali penjarakan dia ataupun seksa dia, bagi azab pada dia. Dia nak cakap apa tu? Nak bukti dia tak bersalah. Bukan aku duk goda Yusuf, Yusuf goda aku. Kan? Cerita perempuan jahat ni bukan sekarang je. Zaman dulu lagi. Zaman sebelum Nabi Muhammad lagi kan. Perempuan jahat ni. Jadi saya tulis kat situ tu ucapan tuduhan bermula. Kan? Ni cerita yang gambar perempuan ni cerita saya lah tu. Kalau malah nak baca tafsir, baca sini je. Cerita dia sampai habis. Okey, ayat 26. Qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min dubur qudda min kubul wa sadaqat wa huwa minal kazibin. Perkataan qamis dalam cerita Nabi Yusuf ada 4. Qamis ni baju. Yang pertama dulu bab apa? Bab di mana adik-adik abang-abang dia bawa balik baju yang dilumur darah. Dia menangis, ayah, Yusuf dah dimakan serigala. Itu perkataan qamis yang pertama. Yang kedua tadi, ayat 25. Koyak baju Yusuf dari belakang. Qamis ni baju. Yang ketiga, cerita qamis juga. Kan dia menegakkan, dia cerita evidence bagaimana koyak daripada belakang, koyak daripada depan. Yang terakhir sekali, perkataan baju ni akan disebut bila abang-abang dia dah menyedari penguasa Mesir tu punya adik dia, Yusuf. Maka Yusuf kirim baju hantar ke ayah di Palestin. Perkataan qamis yang keempat. Bawa baju ni, baju aku hantar pada ayah. Ayah dia masa tu dah buta dah. Sebab menangis. Kan? Kehilangan Yusuf, lepas tu kehilangan pula Bunyamin, adik bongsu. Jadi bila sampai je qamis tu, baju tu tak sampai lagi pada Nabi Yaakob. Dekat-dekat nak sampai, dia dah terbau. Nabi, dia punya insting, dia punya kasih sayang antara Yaakob dan Yusuf kan. Aku macam bau Yusuf lah, dekat je bau. Kan, bau baju tu. Okey. Ayat 26 tadi. Qala bukan ayat 25 tak habis lagi. Jadi dia pun cerita kat suami dia, penjara je bang dia ni. Tak ada penjelasan apa dia suruh penjara, nak cerita dia lah tu betul kononnya. Kan dia digoda, bukan dia menggoda. Qala ya tu dah baca, Yusuf kata dia yang memujukku, berkehendakkan diriku. Kita tak boleh berserah macam tu je. Kita kena pertahankan diri kita. Suami tercengang dengar. Tak tahulah mana betul ni suami ni. Suami kata tak tahu mana betul ni. Datang seorang perempuan daripada keluarga mereka juga. Dia bagi pendapat ginilah, dia kata, jika baju Yusuf koyak, in kana qamisuhu qudda min kubulin, kalau koyak dari depan, benarlah tuduhan perempuan tu. Ni boleh bayang sendiri kalau koyak daripada depan tu maksudnya dia orang masing-masing kan, bercakaran Yusuf nak goda lah. Fasadaqat wa huwa minal kazibin, dan jadilah Yusuf orang yang dusta. Okey. Lepas tu perkataan 5 perkataan qamis. Banyak juga perkataan qamis dalam 5. 6. Okey, 27 wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakazabat wa huwa minas sadiqin. Tapi perempuan tu kata kan, jika baju koyak dari belakang, maka perempuan tu dusta lah. Maksudnya kalau koyak daripada belakang, bermakna Yusuf sedang lari. Yang tangkap, yang kejarnya adalah perempuan. Yusuf daripada orang yang minas sadiqin.
kesaksian logik akal lah ni kan. Kalau kita fikir logik. Ayat 28, falamma ra'a qamisahu qudda min dubur qala innahu min kaidikunna inna kaidikunna azim. Setelah Yusuf pun suaminya melihat Yusuf ni baju dia koyak dari belakang, suami perempuan tu mengambil kira lah pendapat perempuan tadi. Dia pun cek, oh baju Yusuf koyak dari belakang. Berkatalah dia, sesungguhnya ini tipu daya kamu orang perempuan. Dia tahulah isteri dia bersalah. Sesungguhnya tipu daya kamu amatlah besar pengaruhnya. Suami dah mula ragu dah pada isteri dia. Tapi orang pembesar ni biasalah, nak jagalah dia punya nama, reputasi, tak nak rakyat tahu. Ayat 29, Yusuf a'rid an hadza wastaghfir li zambik innaki kunti minal khati'in. Macam inilah kita ni pembesar kan, Menteri Keuangan. Gini-gini, Yusuf lupakan hal ni. Nak tutup kes senang je orang besar ni. Lupakan hal ni. Dan kau, isteriku, minta ampun daripada Allah. Aku tahu dah kau buat apa kan. Minta ampun daripada Allah. Sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang bersalah. Kepada Yusuf tutup mulut, kepada Zulaikha suruh bertaubat. Ayat 30, wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi qadda syaghafaha hubba inna lanaraha dhalalim mubin. Cerita ni, cerita berlaku siapa tahu? Suami Yusuf, Zulaikha, perempuan tu kan yang memberi kesaksian tu. Tapi tersebar cepat benda gini. Masa tu tak ada grup WhatsApp pun kan, cepat tersebar, benda buruk cepat tersebar. Kan bergosip lah perempuan-perempuan di Bandar Mesir tu kan. Ni suatu film Madinah dia kata. Sebab tu saya kata cerita ni detail. Allah detail sungguh cerita. Dan saya bayangkan Nabi Muhammad dengar je kan. Okay. Orang kat bandar dah caci dah. Kan dia tu duduk goda anak angkat dia sendiri. Cepat tersebar benda buruk ni. Dia berkata isteri Al-Aziz tu memujuk hamba dia iaitu Yusuf berkehendakkan dirinya. Sesungguhnya gosip ni kan, perempuan gosip. Sesungguhnya cinta perempuan tu kepada Yusuf ni sudah meresap dalam lipatan hatinya. Okay. Turawidu fataha an nafsi, meresap dalam lipatan hatinya. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Peliklah kan, bergosip lah ni. Peliklah kan, anak yang diasuh dari kecil tiba-tiba teringin. Kalau aku tak ada lah macam tu. Ya sambung lah, disambung lah. Tak tahulah, mungkin handsome sangat kot Yusuf tu. Dia tak pernah lah nak bayangkan kan, tak semualah kenal Yusuf. Maka bila gosip tersebar ni, sampailah ke telinga perempuan tu, Zulaikha. Yang Zulaikha ni tak sebut nama dia Al-Quran. Dia punya Israiliyat letakkan nama dia Zulaikha. Okey. Zulaikha pun malu ni, aku kena buat sesuatu biar kau pun akan rasa perkara yang sama macam aku. Hebat perempuan ni, hebat ni zaman dulu lagi hebat kan. Okey, ayat 31, falamma sami'at bi makrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan wa qalat ikhruj 'alayhin falamma ra'aynahu akbarnahu qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Dia pun mulalah buat perancangan supaya bukan aku seorang yang rasa benda ni, kau pun kena rasa benda yang aku rasa. Sedap sangat kan dia kata aku ni nak ke anak sendiri, anak angkat sendiri. Maka Zulaikha dengar cacian-cacian gosip mereka, dia pun buat plan. Sebab tu kita baca ayat Quran, seronok kita tahu cerita kan. Ni perkataan sikin, perkataan pisau ni Allah letak dalam ayat ni je dalam 30 juz Al-Quran. Dia pun plan, okey, aku akan buat satu tarikh, aku buat makan-makan. Dia pun jemput dalam jamuan tu mereka semua tu lah, geng-geng yang bergosip tu. Kan, panggil semua geng yang bergosip sedap mulut dengan aku tu. Datang semua, makanlah, makan-makan. Last kali barulah hidang buah.
Buah Allah tak cerita dah dalam ni buah apa. Ada yang buat buku kan, buah apple lah, buah macam-macam lah buah. Kan Allah kata buah je dah. Habis makan, hidang buah. Orang hidang buah ni, kalau kita lah hidang buah kat tamu, kita letak pisau ke? Ke kita kupas siap-siap? Kupas lah siap-siap kan? Takkanlah 10 orang datang, 10 orang bagi pisau seorang. Kupas lah sendiri, aku malah lah. Kan? Ataupun kita kata kalau orang yang rapat kita pun kita bawa keluar buah, kita bagi satu pisau je kan. Kau kupas lah, aku ni nak pergi ke dapur, kau kupas untuk kawan-kawan lain. Kan? Ni tak, dia bagi satu pisau seorang. Perancangan dia kan. Maksudnya Zulaikha ni dia boleh bayangkan bagaimana pegang pisau, tengok pula Yusuf, handsome betul Yusuf ni kan. Tak? Kita tak nak bayang macam mana handsome. Okey, dah keluar pisau, dah keluar buah. Dan dia pun, okeylah makanlah buah tu. Nak makan kena lah dengan pisau kan. Dia pun kupas lah masing-masing pisau. Pelik pula lah Zulaikha ni kan sedia pisau. Okey, sambil kupas tu, masa tu lah Zulaikha kata, qalat ikhruj alaihinna. Yusuf, kamu keluar. Mak ada tetamu ni. Keluar kat tengah-tengah. Yusuf pun keluarlah di hadapan mereka. Maka mereka pun tengok tangan kupas buah. Datang Yusuf, lalu Yusuf khusyuk sangat. Tak tahulah manusia ke malaikat. Tak handsome sangat kot. Tak sedar dia punya tangan ni, kupas tangan ni. Sakit tak sakit, tapi kecantikan, kehandsomean Yusuf tu hilang sakit. Boleh bayang tak? Handsome sangat. Kita tak boleh bayang lah sebab kita tak ada jumpa orang handsome kot. Dia macam ni lah. Saya berguru dengan Syekh Nuruddin dulu kat Mesir. Duduk macam ni lah dia duduk ni. Duduk macam ni. Duduk berguru dengan dia tak boleh tukar posisi. Bersila, sekejap duduk gitu, sekejap duduk gini, lenguh. Ni bukan sejam. Kita orang berguru dengan dia, dengan syekh-syekh Azhar lain, daripada lepas subuh sampai isyak. Duduk. Berhenti, solat dan makan. Makan pun tak adalah beria, makan ni lah je lah. Roti je lah kan. Saya sampaikan ada sejadah, saya lipat sejadah, saya letak dekat buku lali, lenguh, sakit. Buku lali sampai sekarang hitam. Bukan kata nak cakap belajar kuat, tak. Nak cerita tak adalah kan, selesa. Sebab tak boleh tukar posisi. Pernah beberapa orang tukar posisi depan dia, terus ditegur. Nak cerita apa? Bukan dia angkuh hormat guru. Saya selalu lah duduk posisi belakang, lenguh kan. Tak nampak lah dia. Sekejap luruskan kaki, lunjur kan. Sekejap duduk gitu, sekejap duduk gini. Tapi yang duduk depan kena kebal lah. Ditegur direct. Ditegur adab menuntut ilmu tu kan. Barulah kita rasa terkesan untuk amal. Kan? Kita sekarang nak sedap kan. Dapat pula kursi ni. Bersandar dah. Dah tak sadar lah semua tu. Adab menuntut ilmu tu lah. Okey. Keluar Yusuf, tak sedar pisau dah melukai jari. Sebab itulah perkataan niswatun Madinah ni, Allah cerita balik pada ayat Nabi Yusuf rayu untuk keluar penjara nanti. Okey, dan ketika itu berkatalah dikata keluarlah, maka yang melihatnya tercengang melihat kecantikan parasnya dan mereka tidak sedar melukakan tangan mereka sambil berkata, jauhnya Allah dari kekurangan. Mereka pun terkeluar perkataan tu, ni bukan manusia. Ma haza basyaran, ni bukan manusia. In haza illa malakun karim, ni malaikat ni. Handsome sangat. Sebab itulah yang kita kata Yusuf ni handsome sampai terluka jari. Itu yang kita sampai baca masa mengandung tu. Tapi keluar anak tak macam Yusuf juga. Baca setiap hari surah Yusuf masa mengandung. Kenapa Ustazah? Ustazah kata baca surah Yusuf tak handsome pun anak.
Handsome di sini bukan handsome rupa. Kita suruh baca tu handsome akhlak, cantik akhlak. Cantiklah akhlak. Bila tengok perempuan menggoda pun dia kata ma'azallah, Allah pelihara aku. Kan? Sampai dia minta penjara. Tak boleh aku duduk kat luar macam ni. Hari tu mak angkat aku ni perempuan-perempuan daripada kawan mak angkat pula. Kan? Dia memilih penjara. Tak ada manusia zaman sekarang pilih penjara. Kan? Lepas tu akhir cerita jumpa abang-abang, dia maafkan abang-abang. Dia tak mention pun perkataan perigi. Nanti terluka balik abang, terasa. Kalau kita masa ni nak suruh terasa. Kau ingat tak perigi dulu? Aku dah ni orang kau pada perigi ni. Tengok aku sekarang ni. Dia jadi raja. Tapi Nabi Yusuf tak kata macam tu. Akhir cerita nanti kita akan dapati, ya Allah, kita ni kena pemaaf dengan orang. Sebab tu Rasulullah bersifat pemaaf. Dia mengambil cerita Nabi Yusuf yang dibaca dalam Al-Quran. Kalau Yusuf pemaaf, takkan aku tak boleh nak maafkan penduduk Mekah yang nak bunuh aku. Sebab tu masa pembukaan kota Mekah 8 Hijrah, Rasulullah menunggang unta. Dia kata pada hari ini dia berkuasa ni, dia boleh tawar Mekah. Tapi pada hari ini aku isytiharkan, aku ampunkan seluruh penduduk Mekah yang dulu hina aku, boikot aku, nak bunuh aku. Kita baca surah Yusuf, jadilah lepas ni seorang pemaaf. Kan? Jangan berdendam dengan orang. Barulah terkesan Al-Quran itu dalam diri kita. Itu sampainya ibrah pada kita maksudnya. Jangan dah baca surah Yusuf tapi benci kat orang tu. Sampai ke akhirat kau menutup depan aku, kau cari aku merangkak. Tu maksudnya kita baca Quran, kita tak hayati. Bila tak hayati, tak ambil ibrah, tak mengambil Al-Quran sebagai kehidupan kita, akhlak kita, tu yang jadi dalam kubur Allah tanya, ma kita buka, tak boleh jawab. Walaupun di dunia kita tahu kitab aku adalah Al-Quran, tapi di kubur yang menjawab bukannya mulut tetapi amalan kita. Boleh saya seru diri saya sendiri dan kita semua baca surah Yusuf, jadilah seorang yang pemaaf. Baca surah Yusuf, kita boleh mengalirkan air mata kesilapan kita dengan anak-anak kita, mendidik tak macam Nabi Yaqub lah, didik dengan kasih sayang sampai anak bermasalah pun boleh duduk dengan dia sampai ketua, yang mana pada akhirnya Allah menyatakan mereka semua bertaubat kepada Allah SWT. Tu yang kita nak. Tak apalah anak kita zaman muda dia nakal lah, budak macam kita dulu juga. Nakal kita tak macam nakal sekarang, kan? Tapi akhirnya dengan seni pendidikan kita, kata-kata kita pada anak kita, akhirnya anak kita bertaubat kepada Allah. Yang akhirat yang kita nak. Zaman muda ni biarlah macam-macam lah, kan? Macam kita dululah. Tua-tua ni baru nak kenal Quran. Tua-tua ni baru nak datang majlis ilmu. Kita ada kenakalan. Zaman kenakalan kita tu ada. Zaman kita nakal nak uji mak kita dulu, ayah kita. Kan? Zaman kita jadi mak, Allah uji anak pula nakal. Jadi nak ambil kat mana ni cerita tentang nakal? Baca surah Yusuf. Anak-anak nakal sampai letak anak adik dalam perigi ni. Nakal zaman sekarang tak ada dah sampai macam tu, kan? Okey. Maka mereka kagumlah dengan cantiknya Yusuf. Ayat 32 pula. Qalat fazalikunna allazi lumtunnani fihi walaqad rawarattuhu an nafsihi fasta'sam wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna la yakunan minas saghirin. Perempuan tu Zulaikha kata, okey, dah terluka jari semua. Inilah orang yang kamu duk ejek aku ni, duk gosip aku ni. Inilah orangnya. 10 orang semua terluka jari. Ya Allah, terluka semua 5 jari. Dia macam memulangkan paku buah kerat, kan. Duk kata ke aku sangat, kan. Sekarang ni tengok handsome-nya Yusuf, kau pun terluka jari. Dah aku yang duduk bela daripada kecil setiap hari tengok, aku pun terasa nak. Okay. Sebenarnya aku telah memujuknya. Dia pun mengaku depan perempuan-perempuan terluka jari. Dia mengaku. Sebab tu bila dia nak dibuka balik kes dalam penjara nanti, raja panggil balik perempuan yang terluka jari tu. Sebab dia orang tahu dah yang bersalah siapa. Sebab Zulaikha mengaku depan dia orang, akulah sebenarnya yang memujuk berkehendakkan Yusuf, tapi Yusuf
bertolak dan berpegang teguh kepada kesucian dia. Yusuf tolak, Yusuf tak nak. Dan demi sesungguhnya kalau ia tidak mahu melakukan apa yang aku suruh, tentu dia akan dipenjarakan dan akan jadi orang-orang yang hina. So sekarang isteri pembesar tu puas hatilah. Kan? Orang duk gosip satu Mesir duk gosip tentang aku jahat. Sekarang kau tengok sendiri. Kau tak tergoda ke tengok? Ayat 33, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asabu ilayhinna wa akum minal jahilin. Okey. Oi, pukul 11 dah. Tak terasa. Pukul 11 tu habis dah ke? Sudah setengah. Okey, setengah jam. Yusuf kata, kalau macam ni lah gayanya kan. Rabbis sijnu ahabbu ilayya. Wahai Tuhan, dia berdoa, aku lebih suka penjara lah daripada yang perempuan-perempuan ajak aku kepadanya. Maksudnya aku lebih suka penjara daripada duduk kat luar perempuan duduk goda. Ni yang saya kata, karakter ni lah yang tak ada pada lelaki pada hari ni. Bukan seorang goda ni, ramai goda. Kalau sekarang seronok lah lelaki ramai duduk goda. Tapi dia kata kalau macam ni gayanya, baik aku memilih penjara. Tak ada orang dalam tu. Baik aku memilih penjara yang luas daripada dunia yang sempit. Pelik tak Ustazah? Luas tu kat luar, sempit kat dalam. Dari sudut keimanan, baik aku duduk kat dalam yang tak ada pun orang goda aku kepada maksiat, berbanding berada di luar, di dunia luas, walaupun bebas, tapi aku terasa sempit dada aku. Pergi sana orang duk goda, pergi sana sini orang goda, sampai kata luka jari semua. Dia doa pada Allah, ahabbu ilayya, astajnu ahabbu ilayya, aku nak penjara macam ni. Dan jika engkau tidak menjauhkan daripada kutipu daya mereka, Allah, kalau kau tak pelihara aku, nescaya aku akan cenderung pada mereka. Dapat mak angkat yang cantik lagi duk goda. Ni comel-comel kawan-kawan mak lagi. Boleh jadi apa? Anak ikan ni. Konon lah kan. Jadi anak ikan kalau tak kerana nafsu tu Allah yang lindungi dia, Allah yang didik nafsu dia. Dan aku menjadi dari orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu. Sedangkan aku diberi ilmu oleh Allah kan, kehikmah dan kebijaksanaan. So pada ayat 33, penjara menjadi pilihan Nabi Yusuf. Maka ayat 34 Allah mustajabkan doanya. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu huwas samiul alim. Maka Tuhannya memperkenankan doanya, lalu dijauhkan daripadanya tipu daya mereka. Tak apalah duduk kat luar banyak sangat tipu daya. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalam hidup ini, saya letak ke atas kan, ajari anak-anak lazimilah doa. Doa. Kenapa kita tak nak berdoa? Bulan Ramadan ni nak apa? Doa, nak apa? Nak tambah rezeki, nak tambah tu, nak tambah ni, nak diberi keimanan. Minta dalam masa mustajab doa. Masa mustajab doa ni bulan Ramadan. Dan waktu mustajab adalah 10 minit 10 minit sebelum berbuka. Tapi tak ramai yang ambil peluang tu. Jahil sungguhlah kita. 10 minit terakhir tu lah duk kacau air lah, duk panaskan gulai lah, duk hidang lah nasi, berapa pinggan nasi kita ni. Sibuk. Sedangkan itulah waktu mustajab doa. Sepatutnya buka puasa lah kat mana-mana pun, keluarga ke, kat luar ke, masjid ke, hidang awal 10 minit tu duduk depan hidangan, depan rezeki, doa. Tahlil ke apa kan, doa, minta lah apa-apa. Biarlah kawan tu bercakap pun, biarlah dia bercakap, kita doa. Kita rugi 15 hari lagi kita ni kan, rugi. Minta doa apapun, Allah mustajab waktu tu. Minta nak baca doa apa Ustazah? Okey, kalau rasa baca sibuk sangat, banyak sangat doa, baca doa Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nak minta masuk syurga, jauhi daripada neraka. Baca doa ataupun baca doa-doa untuk orang-orang yang disayangi yang dah meninggal kan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Suami dah meninggal, ayah dah meninggal, mak dah meninggal, masa ni lah kan.
Bukan kita je menunggu nak berbuka seronok. Orang dalam kubur yang kita sayangi pun sedang menunggu doa kita. Doa. Dapat rasa tak kita berdoa dengan kita tak berdoa? Dapat. Kalau kita, Allah sayang kita, lama kita tak berdoa, Allah akan datangkan satu-satu perkara, musibah, ujian. Allah nak suruh kita berdoa lah tu. Doa bulan lepas saya pergi Mekah kan, terlalu ramai lah orang sekarang kan, macam musim haji. Kita dah balik tan'in, dah niat semua, nak turun ke Kaabah, ya Allah ramainya. Sepatut setengah jam, mungkin boleh jadi sejam lebih. Tengok ya Allah, kita doa. Ustaz Hafiz kata doa. Jangan tengok ramai orang tu. Orang tu ramai umur dia kata. Doa Allah permudahkan. Betul. Kita minta ya Allah permudahkanlah urusan tawafku. Kita tak ada nak berebut waktu cium Hajarul Aswad. Kan? Pergi setiap tahun pun tak pernah lah nak cium Hajarul Aswad, bukan keutamaan kita. Kan? Nak masuk Kedah, saya rasa kalau perempuan habis telekong tercabut. Tak payah, kita tenang je kan, tenang. Jauh-jauh daripada Kaabah lah. Dulu dekat-dekat boleh. Sekarang tak boleh, manusia ramai. Ya Allah Tuhanku, sebelum kita niat tawaf tu, ya Allah, ya Tuhanku, permudahkanlah urusan tawafku. Permudahkanlah. Beza dengan kita tak lupa nak berdoa. Bila lupa nak berdoa, dia dah sejam. Bila kita berdoa, walaupun manusianya sama juga, ramai juga, dalam setengah jam siap. Tak rasa pun kan orang tolak ke apa, jalan semua je. Tu doa. Terutama kita ibu lah kan. Ibu ni jangan lupa doa untuk anak. Redha je untuk anak. Nak tidur tu redha, jangan tidur dalam keadaan tak selesa dengan anak. Okey, Allah makbulkan. Dia minta doa dengan masuk penjara tu, Allah makbulkan. Allah mendengar rayuan. Maka ayat 35, summa badalahum min ba'di ma ra'awul ayati la yasjudunnahu hatta hin. Kemudian timbul fikiran bagi suami perempuan tu kan, tak boleh, tadi dia Yusuf tutup mulut, tak boleh lah kalau dah panggil tetamu gini kan, duk cerita tentang laki ni, ada angkat dia. Suami dia pun ubah fikiran. Tadi dia tutup mulut, sekarang dia kata orang-orangnya hendak memenjarakan Yusuf sesudah mereka nampak tanda-tanda Yusuf ni kena dijauhkan. Dulu Yusuf dijauhkan daripada ayah dia oleh abang-abangnya. Abang-abang dia bukanlah nak bunuh, tapi kita nak jauhkan je supaya bila tak ada Yusuf, ayah dia ni tertumpu perhatian pada kita. Sekarang ni pembesar Mesir pula tak boleh ni ada Yusuf, kena jauhkan. Tadi aku suruh tutup mulut, aku tak nak penjarakan, tapi tak boleh. Makin rancak pula dia orang buat strategi plan kan. Sekarang ni aku akan penjarakan Yusuf, duduklah dalam penjara, tak ada orang dah boleh nak, tak ada talian hayat dah duduk dalam penjara. Kan? Maka ayat 36, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawq ra'si khubza ta'kulu at-tayru minhu nabbi'na bi ta'wilih inna naraka minal muhsinin. Okey, dapat sahabat baru ni, bermula dakwah dia. Masuklah bersama-sama Yusuf kedua orang khadam raja. Oh, masuk juga. Yang bekerja dengan raja ni ada juga dalam tu sahabat sepenjara. Tak tahulah kesilapan apa dia masuk penjara tu, tapi dia bekerja dengan raja. Cuma dia kata kepada Yusuf, salah seorang kata, Yusuf, aku mimpilah malam tadi. Aku mimpi aku perah anggur. Dua orang ni, khadam raja ni, memang kerja dia kepada raja, seorang menyediakan makanan, seorang minuman. Tak tahu kenapa dia masuk penjara, wallahualam. Cuma dia mimpi malam tu aku perah anggur. Oh, seorang lagi pun kata, Yusuf, aku pun mimpi juga malam tadi. Aku mimpi, yelah aku buat kerja aku lah. Aku mimpi aku junjung roti lah nak bawa pada raja. Aku letak atas kepala aku. Tapi sebahagian roti tu dimakan oleh burung. Jadi, dia kata Yusuf, terangkan kepada kami takbir mimpi. Terjemahkan mimpi itu apa maksud dia. Sesungguhnya kami memandangmu orang-orang yang berbuat kebaikan.
Sebelum dia cerita bab mimpi ni, dia adalah cerita-cerita dia duduk dalam penjara tu. Dia melihat, dia boleh percaya kat Yusuf tentang mimpi ke. Sebab Yusuf ni dia boleh melihat. Misalnya ayat 37. Kan? Walaupun dua sahabat penjara tu suruh terjemah mimpi, Yusuf tak terus jawab mimpi. Yusuf cerita tentang lain dulu. Ayat 37. Yusuf nak cerita bagaimana Allah bagi ilmu pada aku. Maksudnya, aku tak akan terjemah dulu mimpimu. Aku suka yakin kepada aku. Qala la ta'tikuma ta'amun turzaqani illa nabba'tukuma bita'wilih qabla an ya'tiyakuma dhalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wahum bil akhirati hum kafirun. Yusuf jawab, aku bukan sahaja dapat terangkan takbir mimpi pada kamu ni, bahkan ilmu lain lagi ya Allah bagi pada aku. Tidak datang kepada kamu satu makanan yang diberikan tiap-tiap hari, kan makanan datang dalam penjara, melainkan aku boleh bagi tahu yang akan datang nanti makanan apa. Kan setakat mimpi yang akan datang pun aku tahu. Okey, kejap lagi tengah hari orang penjara, orang pihak kantin akan bawa kepada kita chicken chop. Kau ni Yusuf, tak akan lah chicken chop. Tengok datang betul chicken chop. Okey, tak apalah selalunya kebetulan lah kan, kebetulan ataupun kau tak nampak ke orang masak tu kan. Kali kedua, Yusuf esok apa? Yang kau tahu sangat kan? Esok tom yam. Betul esok tom yam datang. Betul pula. Lusa. Lusa aku rasa siakap 3 rasa lah lusa. Sedap makan dalam penjara kan. Betul. Jadi kalau dah setiap hari duk tanya pun sama je kan. Maksud itu yang mereka pun boleh bersuara tentang mimpi. Aku mimpi ni kau boleh takbir tak? Mereka dah mula yakin dengan kebijaksanaan yang Allah bagi pada Yusuf. Tapi mereka ni belum beriman, mereka tak beriman pada Allah. Okey, Yusuf kata aku boleh cerita pada kamu, dan demikian itu adalah sebahagian daripada Allah ajar pada aku dan sebab itu aku meninggalkan agama kau yang tidak beriman pada Allah. Dia dah mula bercakap tu, dia tak habis mimpi lagi. Dia cakap tentang keimanan dulu. Sebab tu aku ni tak beriman dengan orang ramai kat luar tu. Aku beriman pada Allah je. Mereka, Yusuf dah mula masukkan keimanan dalam tirai besi ni kan. Ayat 38, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billahi min syai' zalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakin aksarun nasi la yashkurun. Dia cerita lagi, dia tak bermimpi lagi ni. Dia cerita bab iman dulu. Dan aku menurut agama bapa datuk nenek aku. Siapa datuk nenek Yusuf? Ayah Yusuf nama apa? Yaqub. Ayah Yaqub nama apa? Ishaq. Ayah Ishaq nama apa? Ibrahim. Sebab itulah dia kaitkan dengan Ibrahim kat sini. Ingat tak Ibrahim dia ada 2 isteri. Isteri yang pertama Sarah lah kan. Isteri yang kedua melahirkan anak terlebih dahulu bernama Ismail, diletakkan di Mekah. Tak ada dah Nabi selepas Nabi Ismail daripada keturunan Arab, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lah satu-satunya Nabi keturunan Arab selepas Nabi Ismail. Sebab itulah kita katakan Nabi Muhammad itu adalah datuk nenek moyangnya Ibrahim. Sebab tu dalam tahiyat akhir kita baca Sayyidah Ibrahim kan semua. Dan banyak syiar-syiar umrah dan haji mengambil syiar Nabi Ibrahim. Dan dari isteri yang pertama, lepas isteri kedua lahir, baru isteri pertama lahir di Palestin, melahirkan Ishaq. Allah cerita dalam Quran, kau Sarah yang pada masa tu disahkan mandul dan dah tua akan melahirkan. Sarah pun terkejut. Suka satu cerita Quran sebut. Tersuka. Aku dapat anak, ya ke? Yelah, bukan setakat dapat anak, Allah letak terus nama anak tu. Tak mengandung lagi ni.
Allah letak terus Ishak dan Yaqub. Ishak nama anak, Yaqub nama cucu. Semua akan jadi Nabi. Allah tak sebutlah Ishak, Yaqub dan Yusuf. Sampai Yaqub je. Nak cerita tentang mimpi ni zaman Nabi Ibrahim lagi. Ayah aku, atuk moyang aku lagi. Mimpi Nabi Ibrahim apa? Mimpi menyembelih Ismail. Kan? Setelah hurailah tentang penyembelihan Nabi Ismail. Mimpi Ishak sama juga. Ishak pun bermimpi kalau kita cerita. Lepas tu Yaqub mimpi juga. Yusuf mimpi. Kan mimpi Yusuf ni cover buku ni. 11 bintang bulan matahari. Mimpi. Cerita tentang mimpi. Maksudnya keturunan aku ni Allah bagi kurniaan mimpi, boleh tafsir mimpi kalau mimpi tu betul. Bukan mimpi cerita ni. Okey. Tidak sepatutnya aku persekutukan Allah sebab Allah bab tauhid ni zaman Nabi Ibrahim aku lagi ni. Okey, mengesahkan Allah hasil pada limpah kurnia Allah pada kita dan umat Islam, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dia dah mula masukkan iman dalam diri sahabat-sahabat dalam penjara. Maka ayat 39, ya sahiba yasjani arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Wahai sahabatku sepenjaraku, wahai sahabatku yang sepenjara. Dia punya bahasa tu kan, dia tak ada kata wahai banduan ataupun wahai banduan. Tak, dia sebut wahai sahabat banduanku. Nak cerita aku pun banduan. Kalau kau jahat aku pun sama. Kan? Kalau kita nak dakwah pada orang, ni dengar ni, aku Nabi ni, kau ni apa hal lah kau menjadi banduan ni? Orang nak dengar tak? Tak kan? Kita sama-sama masuk penjara. Wahai sahabat sepenjaraku berdua. Dia kata, puja sembahlah, memuja dan menyembah berbilang Tuhan bercerai-berai itu kah yang lebih baik, aku tanya kamu, ataupun Tuhan yang Esa yang Maha Berkuasa lebih baik? Dia dah mula tanya balik. Dia cerita-cerita, dia tanya balik. Kita duduk kat luar tu banyak berhala. Kita duduk sembahyang banyak tu ke kita nak sembahyang satu je? Kalau sembahyang banyak, kita pun banyak. Kan? Lepas tu kau fikir balik, yang buat tu siapa? Kita juga. Lepas tu kita sembah, gitulah kan. Nabi Yusuf kat sini dah ada dah rayuan keimanan supaya beriman pada Allah. Ayat 40, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amarat alla ta'budu illa iyyah zalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Dan yang kamu sembah tu yang lain dari Allah hanyalah nama-nama yang kamu nak letak nama. Kamu letak nama Lata, kamu letak nama tu Uzza. Kamu letak berhala tu nama. Kamu yang letak nama Tuhan kamu. Dia tak cerita, habis cerita lagi. Sebenarnya dia nak kena tafsir mimpi kan. Tapi dia tak tafsir terus. Dia cerita dulu bab dakwah. Ayat 41 baru dia tafsir mimpi. Kan? Jadi dia kata kamu, datuk nenek kamu, Allah tidak pernah menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya. Allah tak pernah pun membuktikan berhala-berhala kamu yang kamu sembah tu betul. Sebenarnya hukum hanyalah bagi Allah. Dia memerintahkan supaya kamu jangan sembah selain Dia. Yang demikian itulah agama yang betul. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Di sinilah barulah Nabi Yusuf petikaikan agama dua orang tu. Kita tak boleh nak terus petikai agama orang, tak boleh. Kita kena cerita tentang Allah dulu. Keesaan Allah, Allah bagi aku ilmu. Aku tahu lepas ni datang apa. Allah bagi semua tu. Allah bagi semua tu. Bukannya aku yang pandai sendiri. Barulah dia petikaikan. Kamu tu agama kamu buat, kamu letak nama, semua-semua tu kan. Atuk nenek kamu pun tak tahu betul ke tak lah. Gitu. Maka ayat 41 barulah dia tafsir mimpi raja. Kadang-kadang soalan orang tanya tak terus kita kena jawab. Kita kena pergi ke merata tempat dulu kan. Bawa dia ke dunia lain baru jawab.
Okey, ya sahibai sijani amma ahaduhuma fayasqi rabbahu khamra wa amma al-akhar fayuslabu fatakulu at-tayr min ra'sihi qudiyal amrul ladzi fihi taftiyan. Wahai sahabatku berdua yang sepenjara, takbir mimpi kamu ni, dia suruh dengar dulu cerita-cerita tentang akidah. Barulah aku nak cerita kepadamu. Kalau dia tanya tafsir mimpi tu, dia jawab, tak sempatlah dia nak cerita tentang Allah tadi. Orang tu pun terus, sudah. Gini ke tafsir mimpi? Okey, terima kasih. Ni tak dia cerita-cerita, barulah aku nak tafsir mimpi. Okey, seorang daripada mimpi kamu tu memerah anggur. Dan maka dia akan terus bagi minuman arak pada tuan dia, keluar nanti. Itulah tafsir mimpi. Ada pun seorang lagi tu dibawa roti dijunjung atas kepala, lepas tu dimakan burung. Yang tu kamu akan disalib. Maksudnya kau mati dah tu. Disalib maksudnya dia dapati masalah lah, dia akan mati. Yang seorang lagi akan terus keluar bekerja untuk istana. Telah selesailah perkara yang kamu tanyakan tu. Itulah cerita dia, mimpi tu. Mereka yakin tak betul ke ni? Tak adalah tak yakin. Tak adalah kata yakin tak yakin. Sebab Yusuf ni memang jenis yang cerita akan datang dia tahu. Kan tadi kan cerita tom yum, chicken chop semua betul. Oh gitu ke tafsir mimpi? Jadi aku akan mati lah ni. Gitu. Ayat 42, wa qala lillazi zanna annahu najin minhuma zakurni inda rabbika fansahu syaitan zikr rabbih falabisa fis sijni bid'a sinin. Berkatalah Yusuf kepada orang yang percaya akan terselamat di antara mereka. Okey, yang seorang tu memanglah disalib, akan dimati, akan dihukum mati. Yang bebas tu dia sebut apa? Dia berpesan, sebutlah perihal aku kepada tuanmu, pada raja nanti. Kau keluar nanti, kau akan berkhidmat sebagai memberi minuman pada istana. Kau tolong cerita tentang aku yang duduk dalam penjara ni. Yang bebas dia kau akan cerita. Maka bila dia keluar nanti, orang tu bila keluar dia lupalah pula yang Nabi Yusuf pesan. Jadi Nabi Yusuf pun beberapa tahun pula duduk dalam penjara. Lupalah, suka sangat kan keluar penjara dapat kerja balik. Lupa ni Yusuf pesan kat tuan dia, apa khabar aku dalam penjara? Tengok takdir Allah kan. Allah yang melupakan. Dia cerita kat sini syaitan dilupakan oleh syaitan. Sengajalah dia dilupakan oleh syaitan. Apa jadi kalau dia terus keluar? Kalau dia terus keluar, dia bukan, maksudnya orang tu keluar, dia bercerita, raja-raja, dalam tu ada Yusuf, dia pandai tafsir mimpi gini kan. Dia keluar, dia bebaskan. Apa jadi? Berlaku tak dia akan jumpa balik ayah dengan adik-adik dia? Tak jumpa. Allah buat takdir kan, liku-liku hidup tu, kita ambil ibrah kan. Ada sebab Allah letak kita ke situ, ke sini. Andai kata sahabat sepenjara ni keluar cerita, dia pun okey, raja pun kata okey bebas, tak akan berlaku lah. Nanti raja mimpi macam mana pula? Okey, ayat 43. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratis baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'u ijafun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum li ru'ya ta'burun. Dan satu hari Raja Mesir kata, ni selepas beberapa tahun dah ni. Jangan kita ingat ayat 42 dengan 43 tu sehari je beza. Tak. Allah buat ni lama lah kan. Allah buat beberapa ketika. Maka dia pun teringat balik. Apabila Raja Mesir bermimpi. Mimpi apa pada ayat 43 tersebut? Dia kata, sesungguhnya malam tadi aku mimpi. Sebab tu saya kata cerita ni detail sungguh dah kan. Aku mimpi apa? 7 ekor lembu gemuk
dimakan oleh 7 ekor lembu kurus. Ni mimpi. Dan aku lihat 7 tangkai bijian hijau. Dan aku nampak juga 7 tangkai bijian kering. Wahai ketua-ketua kaum, wahai orang-orang ahli-ahli tafsir mimpi diraja yang bijak pandai, yang ambil PhD bab mimpi ni, kan? Tolong tafsirkan apa maksud mimpi aku. Ni kalau nak jadi ahli tafsir mimpi diraja ni bukan yang calang-calang lah. Orang sekarang kata bukan kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng, betul. Bahasa Jawa ke tu? Kan? Dia bukannya orang yang main teka-teka. Ahli mimpi diraja, ahli tafsir mimpi diraja ni orang yang memang terpilih dalam negara Mesir. Okey, aku mimpi yang tadi, tolong terjemah. Tapi punya mimpi dia terpelik. 7 lembu gemuk makan 7 lembu kurus, 7 tangkai kering, 7 tangkai basah. Apa maksudnya? Qalu adghasu ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin. Mereka jawab apa ramai-ramai tu? Yang demikian tu mimpi-mimpi bercampur aduk, tak faham. Kami bukanlah orang yang mengetahui mimpi-mimpi macam tu. Tak tahu, tak ada seorang pun tahu. Mimpi tu mengelirukan. Kalau yang gemuk makan yang kurus, okey. Kan? Kami tak faham. Dia surrender. 45. Wa qala allazi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wilihi farslun. Maka yang terselamat daripada penjara tadi kan, yang bawa yang memberi minum arak tu, dia pun kata, baru teringat kalau bab mimpi. Yalah, heboh dah mimpi Raja Mesir ni kan, tak ada siapa boleh terjemah. Masa itulah Allah ingatkan dia baru teringat. Aku dulu ada je orang yang pandai tafsir mimpi dekat penjara. Dia pesan masa keluar, terpesan dah. Tapi aku lupa, ya Allah, laksiannya lama kat Yusuf pula dalam penjara. Baru dia teringat, kan? Dia pun kata kat raja, aku akan memberitahu kepada kamu tafsirannya. Tapi hantarlah aku pada dia tu duduk dalam penjara. Bukan senang nak masuk penjara, nak ziarah ni. Kalau sekarang nak masuk penjara boleh pergi macam tu je. Tak boleh. Dia kena ahli keluarga yang ada kad. Kad temu janji je. Tak boleh nak pergi macam tu je. Dia suruh aku, farsilun, hantar aku pergi ke penjara balik. Bukan nak masuk penjara, nak pergi jumpa Yusuf ni. Dia baru teringat setelah beberapa tahun. Ulama kata 10 tahun baru teringat. Lama sungguh. Kalau sebelum ni 30 tahun duduk penjara, tambah 10 tahun, 40 tahun. Lupa ni, jangan main dengan lupa ni. Kan? Tak sengaja. Lagi kan kalau solat terlupa pun Allah maafkan. Tak terlupa. Ayat 46. Saya ayat last tadi ya. Yusuf wa ayyuhas siddiq aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kulahunna sab'u ijaf wa sab'in sumbulatin khudrin wa ukhra yabisatin la'alli arji'u ila an-nas la'allahum ya'lamun. Dia pun jumpa Yusuf. Yusuf, wahai orang yang benar, cuba tafsir mimpi kami ni. Raja kami ni mimpi 7 ekor lembu gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu kurus. 7 yang tangkai hijau dan 7 tangkai kering. Tafsirlah supaya aku kembali kepada raja yang mengutuskanku dan tahu tafsirannya. Saya kira itulah ayat terakhir kita. Kita gantung kat situ. Yusuf tak terjemah. Kan? Boleh? Dia hanya sempat cerita mimpi Raja Mesir tanpa Yusuf terjemah. Okey, boleh kat situ. Indahnya takdir, liku-liku kehidupan Nabi Yusuf. Jadi setakat daripada ayat berapa tadi, kita banyak juga lah ayat-ayat kita baca ni. Ada dalam 3 kali lagi kot baru habis. Tapi yang penting bukan kita nak kejar habis tu. Biar setiap ayat yang kita baca, kita renung apa kaitan dengan diri kita. Jangan kita menyalahkan takdir dalam hidup kita. Setiap takdir yang Allah rancang kepada kita
akhirnya ada kebaikan untuk kita dengan syarat kita hadapi takdir masalah ujian dengan keimanan dan kesabaran. Tu antara ibrah lah. Ibrah banyak, kita boleh nampak sendirilah. Untuk diri kita tak sama ibrahnya dengan orang lain. Kita mengambil surah Yusuf di sudut sisi hidup kita lain, mungkin di sisi hidup orang lain kan. Mungkin kita melihat orang lain melihat takdir dalam cerita Yusuf ni macam takdir hidup aku melalui fasa gelap, fasa kehilangan, fasa cerah, fasa bahagia kan. Tapi ada orang ambil sisi kehidupan Nabi Yusuf ni dari sudut pergaduhan adik-beradik kan. Dia takdir dia okey je, cuma adik-beradik berdengki lah, ya Allah dengan aku ni. Ada 3 orang je pun adik-beradik, bukanlah 10 orang macam Yusuf. Tak senang duduk 3 orang adik-beradik. Kita nak macam mana? Dah dia tak sudi nak berkawan dengan aku, nak baik dengan aku, raya tak nak balik, aku tak nak pergi rumah dia. Tu maksudnya kita baca surah Yusuf, kita tak ambil ibrah tu. Yusuf 10 orang balik dia boleh maafkan semua. 10 bersepakat nak buang dia dah pergi, akhirnya dia maafkan. Kita ada tak kakak tak datang raya rumah kita, mak aku tak sudi nak pergi rumah dia. Dia cakap macam tu dah. Mungkin dia mengambil surah Yusuf dari sudut adik-beradik kan. Mungkin ada orang dia ambil dari sudut kemaafan dan sebagainya. Tak sama ibrah setiap orang mengambil Al-Quran itu. Yang pastinya Allah buat cerita ni, bukan Allah buat, Allah rakam. Cerita ni kisah benar, Allah rakam balik. Dan kenapa mukjizat itu sepanjang zaman sampai kepada kita? Kenapa tak perlulah nak Quran tu setakat Muhammad dah lah, kita tak payah. Tak. Allah suruh kita baca Quran, Allah suruh renung setiap ayat, Allah renung ibrahnya. Sebab kisah-kisah itu akan berulang balik pada kita pada hari ini. Awas, kisah Yusuf berlaku balik pada kita. Awas, Zulaikha, mungkin watak Zulaikha ada pada diri kita. Na'udzubillah kan. Nah, jadi itulah yang menjadikan Al-Quran dekat dengan diri kita. Moga-moga surah Yusuf, surah pertamanya, menjadi motivasi untuk kita baca lagi surah-surah lain. Sebab insya-Allah habis saya roadshow cerita Yusuf, saya akan tulis cerita keluarga takwa Nabi Ibrahim. Kat situ complicated sikit. Cerita Yusuf, surah Yusuf je ada. Kisah Nabi Ibrahim banyak surah. Kita akan melihat surah dari sudut dia jadi anak, masa dia anak berhadapan dengan ayah yang kafir. Macam mana dia punya akhlak dia. Kita akan tengok bagaimana dia menjadi seorang remaja, menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah, jadi seorang nabi, ya, menjadi seorang hamba Allah. Kita akan cuba. Tapi mulakan dengan Yusuf. Faham Yusuf dulu baru saya buat yang lain. Tak faham Yusuf tak nak cerita yang lain. Tapi doakan kita dipanjangkan umur, saya tetap sihat semua. Saya nak 30 juzuk Al-Quran itu saya buat cerita je. Sebab tafsir dah beli, terjemah dah beli, tak faham-faham juga Quran. Kan, sepatutnya memadai lah dengan tafsir, tapi tak faham lah sebab tepi-tepi dia tu dia kisah yang bercampur aduk. So saya buat satu kronologi kisah yang lengkap, kita pun boleh faham. Dan kita tak nak jadi macam keluarga, kita tak nak jadi macam kaum Samud, kita nak jadi kaum Ad. Kan, kisah yang dilaknat dalam Quran pun banyak. Okey, saya rasa cukup setakat itu untuk hari ini. Moga-moga perkongsian kita ini memberi kita keimanan, menggunakan kita keimanan yang tinggi kepada Al-Quran, juga keimanan pada Allah, dan kita jadi seorang yang tenang dalam hidup bila kita follow Al-Quran. Sebab kisah kita ni, masalah hidup kita ni bukannya beria sangat pun, bukan besar sangat pun. Kisah Nabi-Nabi lagi dahsyat. Kita macam tu kan. Tak adalah kisah aku seteruk Yusuf pun kan. Setakat tak cukup makan sehari tu biasalah. Orang tak humbar aku dalam perigi, orang tak masukkan aku dalam penjara, syukurlah kan, duduk kat rumah, okeylah. Okey, aku lakukan hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat meneruskan ibadat puasa. Rebut beberapa amalan dalam puasa. Selain pada apa tadi, qiyamul lail, baca Quran, bersedekah setiap hari. Setiap hari
Bulan Ramadan ni kena setiap hari. Bulan-bulan lain tak kos tak setiap hari pun latihan kan. Okey. Tutup dah off dah.